KPM. Hausnya. Hari ni cuaca memang panas lain macam. Ini kau dapat air ore ni. Suruh. Nasib baik. Sebut-sebut je ada air ore. Sebut-sebut je ada air ore. Ini dia. Ini untuk saya seorang. Tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Akmal Nazri nanti. Berhenti. Cikgu. Kamu buat apa tu? Cikgu, saya tengah kehausan ni, cikgu. Saya nak minum air ore ni, cikgu. Janganlah kacau saya. Dalam Akmal tak boleh minum air. Akmal lupa ya. Okey, lagi pun cuba Akmal tengok. Dekat label tu, air apa sebenarnya tu Akmal? Oren ke? Dia tulis HMBG 1000 ml ni, cikgu. Yang sebelah lagi Akmal. Yang sebelah belakang dia. Sampel apa tu Akmal? Cikgu, sampel air sungai? Air sungai. Air sungai ni tak boleh minum terus, Akmal. Sebab dia kotor. Hei, cikgu, kejap. Kenapa air sungai ni kotor sangat ni, cikgu? Kenapa? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersama dengan saya, Akmal Nazri. Selamat datang ke Menengah Rendah. Murid-murid semua sihat ke? Alhamdulillah, terbaiklah. Hari ini, kita akan belajar bagi mata pelajaran sains di dalam Menengah Rendah kali ini. Tapi sebelum itu, saya pasti murid-murid pun dah tahu dah kan, guru yang akan mengajar kita kali ini iaitu Cikgu Hafisha. Apa khabar Cikgu Hafisha? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Sihat. Terima kasih Cikgu kerana telah memberhentikan saya sebelum minum air sungai ni, Cikgu. Saya ingat air oren kodil tu. Bukan. Okey, kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat. Lain tak bukan Indah, Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu Kulina? Senyum sikit. Ya, itu dia Cikgu Kulina. Baik, Cikgu, saya pastikan murid-murid semua macam tertanya-tanya. Cikgu, kenapa air sungai tu kotor sangat, Cikgu? Saya tengok macam air ore pun ada, air asam jawa pun ada, Cikgu Hafisha. Cuba Cikgu terangkan. Okey, sebenarnya dalam air sungai ni kita ada banyak bahan cemar. Kita ada sampah, kita ada daun, ada kayu, ada bahan terlarut, ada mikroorganisma dan ada bahan terampai. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana nak bersihkan air sungai ni dari keruh macam ni sampai jadi jernih. Ini macam air pipe yang dekat rumah Akmal. Betul ke ni, Cikgu? Iya. Boleh ke, Cikgu? Mestilah boleh. Boleh ke tak boleh? Jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Hafisha dalam mata pelajaran sains iaitu babnya pembersihan dan pembekalan air. Mari kita mulakan. Okey, jadi ini hari ini kita akan belajar tentang pembersihan dan pembekalan air, sains tingkatan 2. Okey, jadi air Akmal. Ya. Air ni ialah satu sumber semula jadi. Betul. Apa dia contoh-contoh air yang Akmal tahu? Air mata kucing, air longan, air tembikar, air laici, Cikgu. Okey, itu air minuman. Okey. Jadi, sumber-sumber air mentah contohnya seperti air laut, air sungai, okey, air mata air, air hujan. Ini adalah sumber air mentah paling banyak sekali daripada air hujan. Kemudian kita ada air tasik, kita ada air perigi. Okey, jadi hari ni kita nak tengok macam mana dari air yang keruh tu, Akmal nampak kan? Daripada warna keruh tu kita nak bersih dan rawat dia sampai jadi jernih. Okey, jadi macam yang cikgu cakap tadi Akmal, dalam sampel air ni kita ada sebelum dibersihkan dia ada bau dia, ada rasa, ada warna yang kalau macam ni kurang menyenangkan. Bau dia, Cikgu bau pun kita rasa tak boleh nak minum kan. Betul, kurang menyenangkan. Ya, kemudian ada mikroorganisma yang kita nak singkirkan. Kenapa kita nak singkirkan mikroorganisma ni Akmal? Takut nanti bila kita minum nanti tak adalah sakit perut. Betul, pandai Akmal. Kemudian kita ada bahan terlarut dan bahan terampai. Okay, jadi semua ni kita nak bersih dan rawat dia untuk jadi air yang lebih jernih. Okey, jadi hari ni cikgu akan terangkan ada 4 kaedah untuk membersihkan air. Okey. Jadi kaedah yang pertama, iaitu kaedah pertama namanya
pendidihan. Okey, di mana pendidihan ini kita akan dapat singkirkan mikroorganisma. Dan yang kedua, pengklorinan. Pendidihan dan pengklorinan sama, dua-dua boleh membunuh mikroorganisma. Okey. Kemudian cara yang ketiga, penurasan. Penurasan ni kita boleh asingkan atau pisahkan benda asing terampai. Contohnya daun ke ataupun bahan-bahan yang terampai lah. Okey, kemudian yang keempat ialah penyulingan. Penyulingan ni paling power sekali, Akmal. Iyalah, dia boleh singkirkan mikroorganisma, bahan terampai dan juga bahan terlarut. Semua dia boleh asingkan. Itu penyulingan. Jadi ada 4 kaedah tadi, Akmal. Macam mana nak ingat tu? Mungkin P. Sebab dia banyak P kat situ kan di awalnya. Okey, didih, klorin, turas, suling. Didih, klorin. Dia tak kuat sikit. Didih. Klorin kuat. Kemudian T turas. Okey, dan S sikit. Dia tak takut sikit. Okey. So kita lihat ni dalam makmal macam mana kita punya setting ni. Okey, jadi dalam makmal untuk pendidihan. Ini cikgu ada penunu bansen. Ini yang ramai murid suka main tu, cikgu. Waktu dekat makmal sains kan. Jadi penunu bansen ni guna dia untuk mendidihkan air. Macam mana kita nak tahu dia dah mendidih, Akmal? Kita gunakanlah tu, cikgu, yang suhu tu. Kita letak dalam dia kan. Ya, boleh guna termometer, tapi bila dia mendidih akan adanya gelembung udara yang terhasil dari bahagian bawah naik ke atas. Itu maksudnya dah mendidih. Ataupun kalau macam Akmal kata tadi, guna termometer mesti 100 darjah Celsius. Betul. Kemudian yang kedua ialah pengklorinan. Pengklorinan ni kita cuma masukkan klorin di dalam air kolam. Okey. Kemudian yang ketiga, boleh cikgu ke sana? Boleh, cikgu, silakan. Yang ketiga ialah yang ni apa namanya, cikgu? Penurasan. Okey, penurasan. Penurasan kita ada. Ini nama dia silinder penyukat. Kemudian kita ada corong turas. Okey, kita ada. Okey, so ini ialah setting untuk penurasan. Okey. So kalau air tu sikit, bolehlah kita guna ni kan, Akmal kan? Macam mana penurasan tu dilakukan macam ni ya. Tengok ni murid-murid. Berikan tumpuan yang sepenuhnya. Nampak kita letak air sikit demi sedikit. Mesti gunakan macam tu Jadi penurasan ni dia memang makan masa. Ada setitik-setitik kan. Ni yang batu-batu ni, cikgu. Penurasan ni kalau dalam makmal sampel airnya sedikit, bolehlah kita guna kertas turas. Tapi kalau sampel yang banyak, contoh 1 liter. Macam mana kita gunakan ini? Ini model penurasan juga, tapi kita gunakan penapis semula jadi. Iaitu kita ada lapisan pasir, kita ada lapisan batu. Okey, pasir yang paling halus di bahagian bawah. Betul. Kemudian kita ada saiz-saiz batu yang berbeza. Betul lah, cikgu. Batu besar, batu sederhana, batu kecil. Ini yang macam orang kata RO, cikgu. Inilah dia model dia. Ini model reverse kecil. Osmosis. Itu yang lain tu, Ahmad. Okey. Macam inilah konsep dia. Okey. Itulah penurasan. Barulah saya tahu, cikgu. Kejap. Yang ini apa pula, cikgu? Yang ada termometer, yang ada ini saya tak tahu apa pula nama dia, cikgu. Ini yang keempat, kaedah yang keempat ya, penyulingan. So kita tengok dulu apa yang ada. Ini ialah kelalang dasar bulat, di mana di dalamnya ada sepihan porselin. Kemudian kita ada penunu bansen. Ni tungku kaki 3 macam biasalah. Yang panjang ni, apa tu, cikgu? nama dia kondenser libik. Kondenser libik ni dia special sebab dia ada 2 salur. Salur air masuk dan salur air keluar. Fungsi dia untuk sejukkan wap air yang terhasil lah. Seterusnya menghasilkan hasil sulingan. Itu orang panggil air suling. Yes, inilah dia. Penyulingan menghasilkan air suling. Air suling juga dikenali sebagai air tulin. Sebab dia air sahaja, tak ada bahan lain. Kita kat sini kan tak boleh nak buat eksperimen ni kan, nak tunjukkan. Jadi kita nak buat apa ni, cikgu tunjukkan apa? Cikgu ada satu video untuk tunjukkan kepada Akmal macam mana proses penyulingan ini dijalankan. Kalau nak tengok, jom kita tengok video ini. Baiklah pelajar, ini adalah setting untuk penyulingan, proses penyulingan. Kita ada penunu bansen yang digunakan untuk
mendidihkan air. Okey, kemudian kita ada kelalang dasar bulat yang berisi sampel air. Dalam kelalang dasar bulat, kita nampak ada serpihan porselin untuk mengelakkan pembuakan. Kemudian, air, cecair akan bertukar menjadi uap air. Macam mana kita nak tahu dia dah mendidih? Kita boleh confirm dengan bacaan termometer di sini. Kemudian, uap air tadi akan masuk ke dalam kondenser libik. Okey, pada kondenser libik, kita ada dua salur, iaitu salur air masuk dan salur air keluar. Okey, air masuk daripada pipe dan kita ada air keluar. Okey, di mana aliran air ini digunakan untuk menyejukkan wap yang terhasil. Wap yang terhasil akan bertukar menjadi titisan air. Kita akan kumpulkan titisan air yang terhasil ini, kita panggil sebagai air suling ataupun air tulen. Okay, di sini juga kita dapat lihat perbezaan antara warna sampel air kolam dan juga sampel air suling yang dihasilkan. Air suling akan kelihatan lebih jernih. Okay, jernih. Manakala tadi air kolam itu ialah keruh. Wah. Canggih kan? Eksperimen tu memang terbaik lah cikgu. Okey Akmal, sebab kita dah belajar 4 kaedah pembersihan air tadi, cikgu nak uji Akmal. Boleh cikgu, tidak ada masalah. Okey, jadi cikgu cuba tengok jadual di sebelah Akmal. Okey. Masih ingat tak pendidihan boleh menyingkirkan apa Akmal? Mikroorganisma cikgu. Pandai. Saya tambah sekarang cikgu. Pandai lah Akmal. Ya. Okey, pendidihan sama macam pengklorinan. Boleh menyingkirkan apa Akmal? Pendidihan menyingkirkan bahan terampai ni cikgu. Pengklorinan. Pengklorinan. Samalah juga cikgu. Mikroorganisma ya, cikgu. Mikroorganisma dapat disingkirkan. Ya, okey. Okey, kalau penurasan tadi, apa yang kita boleh singkirkan? Semestinya bahan terampai cikgu. Ya, macam daun-daun ya. Betul tu cikgu. Penyulingan. Yang paling power, apa yang dia boleh singkirkan Akmal? Dia singkirkan semua cikgu, termasuk saya. Dia singkirkan saya sekali cikgu. Okey, dia singkirkan ketiga-tiganya. Ya. Mikroorganisma. Okey, kemudian bahan terampai dan juga bahan terlarut. Bahan terlarut. Cikgu, siapa yang tampal-tampal ni cikgu? Susah betul nak buka cikgu Okey. Baik, dan lagi satu. Terima kasih Wana. Okey. Okey, seterusnya Akmal. Samalah jawapan Akmal, pandailah Akmal ni. Ya. Jadi markah untuk saya berapa cikgu? Cikgu bagi 5 markah. Saya nak 10 cikgu. Okey, seterusnya Akmal. Dalam makmal kita ada aktiviti 5.7 di mana kita nak uji air yang kita dah bersihkan tadi, dapatkah ia menumbuhkan mikroorganisma. Okey, jadi pada Akmal pada cikgu sendiri ada ni. Kalau Akmal nampak. Okey, kita ada ini nutrien, agak-agak bernutrien. Okey, kita ambil semua satu sampel air ni. Kita titiskan 5 titis. Okey, cikgu buat air kolam dulu Akmal. Okey, cikgu sambil-sambil ini adalah air kolam ya. Sambil-sambil tu saya tampal lah saya punya reward tadi. Kan tadi cikgu kata bagi saya 10 kan. 10 lah saya kena tampal cikgu. Cikgu titiskan 5 titis air kolam. Okey. Kemudian cikgu nak titiskan untuk air didih dan air klorin. Boleh Akmal tolong titis untuk air yang dituras dan air suling? Boleh cikgu. Alalang saya pun dah siap tampal untuk saya punya reward card ni cikgu. Okey. Jadi saya akan letakkan dekat mana? Atas ni ke cikgu? Ya, ambil air 5 titis Okey. Sini cikgu Okey, saya pula nervous cikgu. Okey, kita titiskan. Kita Okey. Akmal? Ya. Okey, sekejap ya Akmal. Oh, yang inilah cikgu. Oh, masya-Allah. Okey, kita titiskan. Berapa banyak cikgu? 1, 2. Akmal ya. Macam ni Akmal. Letak dekat. Oh, situ cikgu. Oh, baik-baik cikgu. Baik-baik. Oh, cikgu, itu bukan titis cikgu, itu kita tuang cikgu. Ya. Kita tuang, kemudian yang kita nak ambil sampel dia. Okeylah. Kita boleh ambil sampel sini mudah sikit Akmal. Okey. Okey, ambil bukakan. Okey. Ya, ni air turasan kan? Betul. Tolong bukakan agak-agak. Okey. 5 titis. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian boleh tak Akmal tolong buat untuk air? Ni pula. Boleh cikgu. Air suling ya. Wah.
Okey, Akmal buat yang ni. Cikgu nak buat yang sana tu. Boleh, cikgu. Macam tadi cikgu ada katakan. Nampak kan? Okey, yang ini kan nama dia air suling, cikgu kan? Penyulingan. Kita ambil 5, kita titiskan 5, Akmal. 1, 2, saya 3, ambil dulu, cikgu. 4, 5. Okey, saya letak dekat ni, cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, cikgu. Okey, tutup pula, Akmal. Tutup. Okey. Saya tak dapat, cikgu. Jadi, sampel-sampel air tadi yang kita dah letak pada agak-agak nutrien, semuanya kita kena simpan di dalam almari gelap. Kenapa, cikgu? Sebab mikroorganisma ni dia nak membiak, dia suka kepada kawasan yang gelap. Okey. Jadi untuk kita simpan dia kan. Okey. Jadi kita perlu tunggu sehingga 4 hari. Tapi nak tunggu 4 hari lama pula kan, Akmal? Boleh, cikgu. Cikgu dah ada dah dia punya keputusan dia. Ini kita tak dalam, cikgu, boleh? Okey, kita tak kat dalam. Okey, tutup ya. Okey, ini adalah sampel untuk air kolam. Nampak tak? Akmal nampak tak warna hitam tu? Okey, cikgu. Saya tolong cikgu Ya, itu ialah mikroorganisma ataupun bakteria yang telah membiak. Ini. Okey, kemudian cikgu, yang ni ke yang ada warna hitam, warna hitam cikgu? ni. Yes. Okey, murid-murid. Inilah dia yang dipanggil mikroorganisma. Ini bukan dakwat hitam tau. Okey, tu nampak. Ini untuk air kolam klorin. Ya. Okey. Untuk air kolam biasa pun ada tumbuh. Air kolam turas pun ada. Nampak tak? Look at that. There's a microorganism. Wah. Okey. Ini ini air kolam. Ini pun air kolam didih. Nampak tak? Okey. Dan yang lagi 2, cikgu. Ini air kolam yang dituras. Ini air kolam yang disuling. Nampak? Ini air kolam turas. Ini air kolam suling. Suling nampak tak? Macam tak ada kan, Akmal? Yalah, sebab tadi dia dah singkirkan mikroorganisma, bahan terampai dan juga bahan terlarut. Jadi dia paling bersih. Jadi dia tak tumbuh apa-apa. Jadi air ni kita boleh minum lah. Tapi biasanya kita minum air mineral. Cikgu. Air suling ni sesuai untuk buat ubat ataupun untuk guna dalam makmal. Okey, sebenarnya Akmal, sebab cikgu dah ajar tadi, cikgu ada satu lagi soalan nak tanya Akmal. Okey, macam tu cikgu, saya lari pergi sana dulu. Okey. Ini tadi pemerhatian untuk eksperimen kita tadi. Okey. Kemudian, ini soalan untuk Akmal. Daripada keempat-empat kaedah pembersihan air tadi, yang mana yang akan jadi jernih? Kalau Akmal tengok tadi, yang mana yang akan jadi jernih? Yang tu, cikgu. Yang mana? Nama kawan saya, suling. Okey, betul. Okey, air air yang disuling, dia akan menjadi jernih. Soalan yang kedua. Yang manakah masih mengandungi bahan terampai? Yang mana mengandungi bahan terampai, cikgu? Kalau kita tengok dekat sini, cikgu, pengklorinan, yang pendidihan kan. Jadi semestinya yang air didih tu, cikgu, pendidihan tu. Ya, betul. Ya, nampak tak? Hanya 2 soalan saja telah meyakinkan kepada guru dan juga murid di sana yang Abang Akmal ni memang bijak. Cikgu, kita nak bertirahat dulu, boleh ke, cikgu? Kita bertirahat dulu. Okey, jadi murid semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Azri. Cikgu, saya nak belajar lagi, murid-murid pun nak belajar lagi mengenai mata pelajaran sains ni, cikgu. Pembersihan dan pembekalan air, cikgu. Jom kita sambung. Okey, kita sambung seterusnya. Kita nak belajar tentang masalah kekurangan air, Akmal.
Okey, Malaysia ni kita masih lagi beruntung, Akmal. Kita ada banyak sumber air mentah yang bersih. Tapi contohnya negara-negara yang tak cukup air bersih ni, Akmal. Macam mana dia nak dapatkan air bersih, Akmal? Takkan dia nak buat penurasan ni, cikgu? Berapa lama pula nak kena tunggu? Ya. Okey, jadi kita ada kat sini cikgu nak bincangkan 3 kaedah macam mana negara-negara yang kekurangan air ini mengatasi masalah mereka. Okay, jadi yang pertama, kaedah pertama, kita semula air. Okey. Jadi kita tahu air mentah ni yang kita boleh rawat ni ada 2 jenis. Satu memang air mentah yang daripada sumber semula jadi, contoh air sungai. Yang kedua daripada air sisa. Air sisa? Air sisa maksudnya air kumbahan. Okey. Contohnya di Singapura kita di Singapura dia mengitar air, iaitu dia akan kumpulkan air. Okey, kemudian air kumbahan tu akan dirawat melalui 3 proses. Proses yang pertama mikroturasan, di mana di sini bakteria akan disingkirkan. Kemudian ni yang Akmal sebut tadi, osmosis berbalik. Betul? Jadi pada osmosis berbalik ini virus akan disingkirkan. Pada peringkat yang kedua ini sebenarnya air itu telah bersih. Tapi dia tambah lagi dengan rawatan dengan sinar ultraviolet untuk bunuh sekali lagi mikroorganisma, bakteria dan virus yang masih lagi tertinggal dan menghasilkan air bersih. Air ini adalah air yang berkualiti tinggi, air kita semula. Jadi ini di Singapura dia namakan teknologi ini New Water. New Water. Ya, New Water. Kemudian kaedah yang kedua di Chile ataupun di Peru. Di sana dia punya kawasan muka bumi dia berbukit, bergunung ganang. Jadi dia ada banyak kabus. Jadi air dia boleh tuai air daripada kabus. Di mana dia akan gunakan perangkap kabus. Ini saya tak pernah tengok, cikgu. Ya. Dia macam ada satu nilon, jaring, yang dia dirikan dengan menggunakan besi. Kemudian bila kabus lalu pada jaring tersebut, kabus tadi dia merupakan titisan-titisan air. Jadi dia akan terkondensasi jadi cecair. Kemudian air tadi akan dikumpulkan masuk ke dalam tangki simpanan. Murid, kalau nak tahu macam mana, jom kita tengok video. Ada video, cikgu? Yang ini tak ada. Yang ketiga. Yang ketiga ialah yang ketiga ialah penyahgaraman air laut. Penyahgaraman air laut? Akmal pernah mandi dekat pantai? Saya memang orang pantai, cikgu. Boleh minum tak air laut tu? Kan masih, cikgu. Sebenarnya Akmal, kita boleh tahu minum air laut dengan cara penyahgaraman. Di mana kita keluarkan garam tu, kita akan dapat air tawar. Macam mana proses itu, cikgu? Kita tengok proses dia. So ini dekat negara-negara Arab dia ada buat ni. Jadi air laut tadi mula-mula dia akan dipam masuk ke dalam satu sistem rawatan yang awal. Itu di mana di sini dia akan turas sampah, pasir, bakteria ataupun organisma laut dia tak boleh masuk lah. Jadi kemudian dia akan dinyah garam. Proses penyah garam. So mana di sini ada satu tapisan untuk garam itu disalurkan keluar dan dihasilkan air mentah. Jadi air tadi yang lebih banyak garam tadi, kita namakan dia sebagai air kumbahan. Dia lebih masin dari air laut. Tapi sebelum kita lepaskan ke laut, dia akan masukkan sekali dengan air kumbahan industri. Kemudian barulah dikembalikan ke laut. Dia ada 2 tau. Kemudian air yang dah jadi air tawar tadi, dia akan pergi ke rawatan akhir, iaitu dia masukkan klorin. Untuk membunuh bakteria. Ingat tadi? Membunuh mikroorganisma kan? Kemudian barulah di sini air dah bersih, kita akan simpan di dalam tangki dan hantar di rumah-rumah. Jadi ada 3 kaedah macam mana kita nak kita semula. Yang pertama tadi kita semula air. Kemudian kita perangkap air daripada kabus. Ataupun kita buat penyahgaraman. Air laut. Ini ada video, cikgu? Yang ini pun tak ada. Jadi cikgu ada satu soalan untuk Akmal. Untuk saya ke, cikgu? Ya, untuk Akmal lah. Dalam skrip tak ada pun, cikgu. Ini pendapat Akmal. Pada pendapat Akmal lah, kalau Akmal diberi pilihan. Tadi air kita semula daripada air kumbahan.
Okey, dia dah kita semula, boleh minum. Okey. Dengan air yang kita rawat dari sumber air sungai macam kat Malaysia. Okey. Okey, yang mana satu Akmal nak pilih kalau diberi pilihan? Okey, kita pergi rehat dulu boleh cikgu? Kena jawab juga cikgu Oh, okey. Pilih. Dia tak ada salah ke betul, Akmal. Dia sebab saya pendapat. rasa dua-duanya selamat diminum. Ya, kerana betul. kita telah melakukan satu proses yang di mana air yang orang kata mungkin air yang kita tak rawat, tapi melalui satu proses yang kita dah rawat, jadi ianya selamat untuk diminum, Ya, cikgu. dia selamat untuk diminum. Jadi saya akan memilih jawapan, kita tanya cikgu Kulina macam mana. Dia nak air yang mana satu. Saya rasa saya akan ambil air kitar semula, cikgu. Okey, air kita semula boleh, tapi macam kalau kat Malaysia kita ambil air sungai yang terawat. Tapi dua-dua pun boleh, Akmal. Dua-duanya selamat diminum kan, cikgu? Selamat diminum dua-duanya. Okey, cikgu. Memandangkan saya pun dah bagi jawapan yang agak bijaksana sebenarnya kan. Jadi itu tak apa, Akmal. Dia pendapat masing-masing. Ya, jadi pun boleh bagi markah ke, cikgu? Boleh, Akmal. Cikgu bagi Akmal 3 bintang. Kejap lagi saya tampar, cikgu. Sebab apa? Sebab kita nak berhenti rehat dulu. Murid-murid, jangan pula pergi minum air sungai. Air sungai tak selamat untuk diminum. Betul kan, cikgu? Ya, kita kena rawat dulu. Kita minum dulu air yang telah dirawat ataupun air bersih. Murid jangan kemana ya. Selepas ini kita akan kembali dalam Mendengar Rendah. Cikgu, jom pergi pantai. Okey, cikgu. Didik TV KPM. Jangan minum air sungai. Kan cikgu dah kata tadi, jangan minum air sungai. Masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah. Cikgu, saya nak belajar lagi lah pasal jenis-jenis air, apa yang boleh diminum, macam mana proses dia lagi, cikgu. Boleh ke, cikgu? Okey, boleh. Jadi sekarang cikgu nak bawakan Akmal macam mana dekat Malaysia pula kita rawat air tu untuk dibekalkan. Cantik, cikgu. Mari kita tengok. Jadi, dalam dia sebenarnya sistem pembekalan air ini, sebelum air dapat dibekalkan kepada pengguna, kita perlu bersihkan dan rawat dia. Betul. Okay, jadi ini gambar daripada buku teks. Ini kita ada 6 proses sebenarnya yang akan kita lakukan, yang akan kita lakukan untuk membersihkan air tersebut. Iaitu proses penapisan, pengoksidaan, penggumpalan, pengenapan, penurasan, pengklorinan dan pemfloridaan. Jadi cikgu akan terangkan satu-satu, Akmal. Boleh, cikgu. Okey, jadi mula-mula kita takung air. Ini gambar sebenar ni, cikgu pergi loji air Linggi. Okey, tu nampak tak air sungai kita warna apa, Akmal? Teh openg. Okey, teh pink pun ada, cikgu. Kita nak rawat dia daripada teh openg tu sampai jadi jernih. Okey. Jadi proses yang pertama namanya penapisan. Okey, sebenarnya apa yang kita nak tapis? Kat sinilah cikgu kata banyak sampah-sampah daun, ranting, plastik. Sampah dekat sini kita akan buang dia secara manual. Okey, kalau dekat dalam buku teks dia buat penapisan saja. Sebenarnya dalam situasi yang sebenar kita tapis 3 kali. Sampah yang besar, pasir dan juga sampah yang lebih kecil. Kemudian selepas itu air akan masuk ke dalam rumah pam air mentah. Dekat sini kita tak bersihkan, kita cuma nak pam dia supaya kita boleh naikkan dia ke dalam tangki pengoksidaan. Sebab tangki pengoksidaan tu dia tinggi. So air tu perlu dipam naik. Okey, ini tangki pengoksidaan. Okey, macam yang Akmal nampak Okey, dia sebenarnya tinggi bangunan ni. Air tu perlu dipam, kemudian dia akan dilepaskan dari atas. Apabila air tu dicurahkan ke bawah, oksigen boleh meresap masuk. Ya, ini kita namakan proses dia proses pengoksidaan. Okey, jadi di mana apa fungsi dia? Pengoksidaan ini untuk menambahkan kandungan oksigen di dalam air. Okey, masa ini air masih lagi keruh. Okey, kemudian dia sebenarnya bergantung kepada loji air. Kita tengok macam mana keadaan air. Jadi macam di loji Linggi ini dia masukkan juga alum pada pengoksidaan ini. Okey. Kemudian seterusnya
Proses yang ketiga, proses penggumpalan. Okey, sama macam dalam buku teks. Dalam tangki penggumpalan ini kita akan masukkan dua jenis bahan kimia, iaitu alum dan juga kapur mati ataupun kalsium hidroksida. Apa fungsi alum ni? Alum ini akan menggumpalkan zarah-zarah lumpur supaya dia terenap. Jadi air tadi daripada kotor tu dia akan enapkan. Dia akan enapkan zarah-zarah lumpur tadi. Okey, kemudian kita juga ada masukkan kapur mati atau kalsium hidroksida untuk merawat pH air. Okey. Okey, ni kita boleh nampaklah pada tangki penggumpalan ni kita nampak di kawasan atas tu dia macam ada skam yang terbentuk. Betul. Okey, kemudian kita akan teruskan lagi masuk ke tangki yang keempat, iaitu melakukan proses pengenapan. Dah gumpal tadi, kita enap pula. Okey, kita enap tadi zarah-zarah lumpur akan mendak ke bawah. Okey, di sini kita boleh lihat dengan jelas perubahan warna air daripada keruh dia akan jadi lebih jernih. Okey, so di loji linggi ni ada 3 tangki pengenapan. Okey, seterusnya dia akan masuk, air akan mengalir masuk ke dalam tangki penurasan. Dekat sini kita akan turas macam tadi juga ada lapisan kan. Okey, so kat sini kita gunakan 3 lapisan pasir. Sebab jadi air tadi akan menjadi lebih bersih. Tinggi pasir yang kita gunakan untuk menuras ni ialah lebih kurang 1.3 meter. 1.3 meter? Ya, untuk pastikan betul-betul air itu bersih. Okey, kemudian di dalam tangki pengklorinan dan pemfluoridaan ini kita masukkan sebatian klorin dalam bentuk cecair dan juga fluorida dalam bentuk cecair. Untuk klorin tadi untuk membunuh bakteria lah, atau mikroorganisma. Okey, untuk sebatian fluorida untuk mengelakkan pereputan gigi. Kemudian air tadi akan masuk ke dalam tangki air terawat. Okey, kalau macam dalam gambar ni, okey, kapasiti dia ialah 1 million gallon. Okey, sebab dia akan lepaskan air yang bersih ke tangki-tangki seterusnya. Okey, kemudian air tadi masuk lagi ke dalam rumah pam untuk kita salurkan keluar ke tangki simpanan. Pernah nampak kan ni kalau dekat taman-taman? Tinggi kan? Dari sini barulah dia akan mengalir masuk ke dalam di tangki simpanan di rumah. Okey, Akmal, cikgu kan ada pergi sendiri loji linggi. Jadi Akmal nak tengok tak macam mana air dekat sana dirawat? Bukan saya saja yang nak tengok, ramai yang nak tengok ni. Jadi tengok apa lagi cikgu? Jom kita tengok. Jom kita tengok. Mari. Bagaimana air di rumah anda sampai? Okay, jadi hari ini cikgu ada di loji pembersihan air Sungai Linggi untuk melihat bagaimana air yang sampai di paip rumah anda dirawat. Jom. Okey, kita di stesen yang pertama, iaitu muka sauk, di mana air daripada sungai akan masuk ke sini. Okay, di mana di sini sampah-sampah akan dikutip secara manual, iaitu sampah seperti botol plastik, kayu, daun. Okay, jadi di sini kita akan kutip secara manual untuk dapatkan air bersih untuk dirawat. Jadi ingat, murid-murid di rumah, jangan buang sampah di longkang sebab semua sampah kamu akan sampai ke sini. Dari muka sauk, air akan masuk ke grid chamber untuk memerangkap pasir. Dari grid chamber, air akan masuk ke penyaringan dinamik untuk memerangkap sampah yang lebih kecil. Kemudian, dari penyaringan dinamik, air akan masuk ke rumah pam air mentah untuk disalurkan ke aerator. Inilah keadaan di dalam rumah pam air mentah. Dari rumah pam air mentah, air akan dipamkan ke tangki pengoksidaan untuk menambahkan kandungan oksigen seperti di belakang ini. Di tangki pengoksidaan, alum juga akan dimasukkan untuk merawat air. Kemudian, air akan masuk ke tangki floor. Di sini kita akan dapat melihat pembentukan skam di permukaan atas air. Di sini, 4 bahan kimia dimasukkan ke dalam tangki floor, iaitu klorin, karbon,
kapur dan juga polimer. Dari tangki flok, air akan mengalir masuk ke dalam tangki pemendapan. Kita ada 3 di sini, 3 tangki pemendapan. Yang pertama, kedua dan ketiga. Di sini, bahan-bahan terampai akan mula mendap dan air bersih akan berada di atas. Di sini kita dapat melihat perubahan kekeruhan air, di mana apabila masuk air keruh dan apabila telah memasuki tangki pemendapan, air akan menjadi lebih jernih. Dari 3 tangki pengenapan tadi, air akan mengalir masuk ke sini. Di sini, kalsium karbonat akan dicampurkan untuk menstabilkan pH. Dari tangki pemendapan, air akan mengalir masuk ke dalam tangki penurasan. Di dalam tangki penurasan ini, kita ada pasir yang akan menuras air menjadi air yang lebih bersih. Okay, ketinggian pasir yang digunakan lebih kurang 1.3 meter menggunakan 3 jenis pasir. Air yang dihasilkan akan menjadi lebih bersih dan akan dialirkan masuk ke dalam tangki air terawat. Wah, cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Nampak tak pengorbanan seorang cikgu? Usaha di atas jasa cikgu tu sanggup pergi ke orang kata linggi tu cikgu. Loji penapisan linggi untuk memberitahu kepada anda untuk menunjukkan lebih dekat lagi bagaimana proses dia. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Ya Allah. Sebab Akmal, bukan semua orang boleh masuk tau Akmal. Ya. Kena buat surat dulu baru boleh masuk. Jadi cikgu buat video supaya semua pelajar kita sampai di sana. Saya akan undi cikgu jadi guru besar. Okey. Okey, jadi belajar pun dah, tengok video pun dah. Betul. Jadi cikgu ada soalan untuk Akmal. Okey, jadi soalannya tadi cikgu nampak macam Akmal ada ambil nota tadi. Betul cikgu. Ada 6 tangki kan tadi untuk membersihkan air tadi. Ya. Jadi cikgu ada soalan kat sini. Tangki yang mana? Okey, apakah nombor pilihan Akmal? Saya dah tangki nombor 1. Okey. Soalan yang pertama. Tangki yang manakah menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan? Tangki yang mana? Ini yang ada oksigen juga tu kan cikgu? Ya, betul. Kalau ada oksigen, dia punya kata kunci dia semesti tangki pengoksidaan cikgu. Ya Allah, pandai. Ya cikgu. Okey, jadi soalan seterusnya kita ada 7 ni Akmal, banyak ni. Saya nak nombor 1. Nombor 2. Nombor 2 Ya. Okey, soalan yang kedua. Apakah 2 bahan yang ditambah ke dalam tangki penggumpalan? Ada 2 tadi bahan kimia. Itu cikgu. Alah, 1 alum, betul. Alum. Lagi 1 tu. Yang untuk pH tu. Kapur mati. Kapur mati ataupun kalsium hidroksida. Betul, Akmal. Terima kasih cikgu. Saya kalau boleh nak jawab semua cikgu, tapi bukan apa, tak naklah orang kata riak sangat cikgu kan. Jadi markah berapa yang cikgu nak bagi kepada saya cikgu? Okey, cikgu boleh bagi 4. 4 cikgu. Setiap satu ni 2 boleh? Saya akan letakkan 40 cikgu. Okey. Baik, jadi saya pernah dapat 40 bintang. Okey, kita nak berhenti rehat dulu murid-murid. Ini merupakan satu penerbangan yang cukup seronok, tapi nak tahu apa lagi yang cikgu akan kongsikan? Semuanya selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazli. Cikgu, saya tak puas lah cikgu. Saya nak belajar lagi cikgu pasal air ni. Bolehkah kita sambung cikgu? Ya, boleh. So, last cikgu akan sentuh tentang kelestarian air. Dah last dah, jangan last cikgu. Okey, kelestarian air ni apa yang kita nak belajar, Akmal? Okey. So, kita nak tahu apa dia 4 bahan pencemar yang biasanya mencemarkan air dan cara untuk mengatasinya. Okey, jom. Okey, jadi bahan cemar yang pertama ni yang memang
semua daripada rumah semua ada bahan buangan domestik. Okey, maksudnya buangan tu sampah daripada rumah. Okey. Kemudian yang kedua ialah bahan buangan industri. Okey, yang ini yang kita tak boleh kawal lah sebagai orang individu tapi kita boleh gunakan pihak-pihak yang berkuasa lah untuk mengawal bahan buangan industri. Okey. Kemudian bahan kimia dalam pertanian. Okey, ini pun kita boleh educate sebenarnya para petani. Okey, kemudian yang keempat, ini pun kita tak boleh kawal tumpahan minyak. Ya, kadang-kadang ya kapal yang berlayar dia nak kurangkan kos sebab sebab kalau nak pergi ke pelabuhan dulu baru buang minyak dia banyak kos. Jadi malam kau orang tak nampak ada tumpahkan minyak kan. Okey, jadi kita dah tahu masalahnya, macam mana cadangan untuk mengatasinya. Okey, jadi untuk bahan buangan domestik, cikgu ada sediakan ni 3 cara mengatasi. Okey, jadi yang pertama, menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Sistem pembentungan ni apa, Akmal? Tempat tu cikgu yang sampah-sampah tu kan? Ya, pembentungan ni lebih kepada buangan seperti air kecil, air besar kita tu. Okay. Sampah jugalah tu kan? Ya, okey, kita akan naik taraf sistem pembentungan. Yang kedua, ini kita boleh didik masyarakat untuk cara pembuangan sampah yang betul. 3R, kita gunakan 3R Kita semula kalau boleh. Kemudian yang ketiga, menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Oh, boleh cikgu Ya, sebabnya kawasan pedalaman ni masih ada lagi yang tak dapat air bersih tu, mereka membuang di sungai-sungai kan. Okey, jadi kita boleh naik taraf dengan menyediakan kemudahan sanitasi supaya air sungai itu lebih bersih. Betul. Setuju. Okey, kalau bahan buangan industri, ini memang kita tak boleh pergi secara individu, tak boleh lah kan, membantah tak boleh kan, tapi kita boleh gunakan pihak-pihak yang berkuasa melalui undang-undang. Bagaimana caranya? Rawat dulu air ni, sisa air ni sebelum dibuang. Jadi contohnya kita boleh gunakan ada peraturan-peraturan kualiti alam sekitar PPKAS. Okey, di mana contohnya buangan berjadual 2005, PPKAS effluent perindustrian 2009, PPKAS untuk kumbahan tahun 2009. Ada cikgu Ya, ada undang-undangnya. Okey, kemudian yang ketiga, bahan kimia dalam pertanian. Kadang-kadang para petani ni dia suka gunakan pestisid, lebihan baja supaya sayur supaya sayur dia sihat, gemuk, cantik kan. Tapi dia tak tahu sebab bahan-bahan ini boleh accumulate dekat dalam sayur tersebut. Kita makan sekali memang kita tak sakit. Betul. Tapi kalau dah bertahun-tahun dia akan accumulate dalam badan dan buatkan kita sakit. Jadi apa caranya? Kita boleh gunakan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi, iaitu dapat diuraikan secara semula jadi. Oleh pengurai semula jadilah. Okey, kemudian tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni pun kita tak boleh sebagai orang individu pula nak teropong siapa kapal Setiap yang malam kan? Kan malam pula kan. Jadi kita boleh minta tolong dengan bukan minta tolong, maksudnya pihak berkuasa lah yang boleh membuat cara mengatasi ni. Contohnya membendung dan pungut tumpahan minyak di laut menerusi rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak semakan tahun 99 dan 2000. Okey, dan juga meningkatkan pengawasan melalui udara dengan kerjasama unit udara polis. Okey, sebab kita secara individu tak dapatlah untuk mengawal tumpahan minyak ni. Okey, jadi ni cikgu nak kongsikan sedikit. Ini cerita yang betul ni, keracunan raksa di Teluk Minamata, Jepun. Okey, cuba kalau Akmal nampak nampak boleh cacat budak tu kerana dia terdedah dengan raksa. Raksa ini merkuri. Dia ada satu syarikat di Jepun ini. Dia keluarkan, dia lepaskan bahan buangan merkuri ni ke dalam laut. Okey, dan penduduk di Teluk Minamata ni pula kebanyakannya nelayan. Jadi bila dia tangkap ikan bawa balik rumah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah nampak ada banyak penyakit yang sama. Okey, jadinya sebenarnya sampai sekarang ada lagi kesan keracunan raksa di Teluk Minamata ni, dan masih lagi rakyat di sana masih lagi protes dan perkara ini cikgu. Perkara ini dia memang dah stop, tapi dia masih lagi keluar terpaksa maksudnya rakyat di sana masih lagi ada yang terkesan dengan keracunan raksa ini sampai sekarang.
Padahal ini pada tahun 1960-an. Maksudnya lama, dah sebabnya 60 tahun dah cikgu. Ya, apabila raksa tu masuk ke dalam badan, dia boleh accumulate dan dia akan dipaskan ke generasi seterusnya. Ya, sebab tu kita kena jaga kita punya air kita jangan sampai tercemar. Jangan sampai. Ingat tu murid-murid saya rasa ni bukan satu perkara yang cukup kita kena pandang serius. Kenapa air ini kita kena perlu jaga. Kalau tak betul. Nanti contohnya macam baru saya cikgu sebutkan tadi. Ya. Okey Akmal. Ya. Nampak macam dah faham tu. Faham dan juga sedih sikit dengan perkara tadi tu cikgu. Okey, jadi cikgu ada soalan untuk mengurangkan kesedihan Akmal. Alright, okey. Okey, soalan yang pertama Akmal. Apakah masalah pencemaran air yang dihadapi di kawasan pantai atau laut? Okey cikgu, saya sambungkan cikgu. Kalau kita tengok tadi, kalau kita tengok tadi, okey yang mana? Sampai-sampai cikgu tengok minum air tu, saya nak beritahu kepada anda. Kita tahu kan, masalah pencemaran air ni, yang dihadapi di kawasan pantai ataupun laut memang adalah satu perkara yang cukup serius. Yelah, kalau tak tadi nampak tak apa jadi dekat penduduk-penduduk di Jepun. Pantai apa cikgu? Teluk Manimata. Teluk Manimata di Jepun. Jadi, apakah masalahnya? Teluk cikgu. Apa tadi nama teluk dia? Teluk Manimata. Itu yang saya nak sebut tadi. Okey, jadi jawapan untuk soalan pertama ini adalah semestinya apabila berkara malam-malam kan, orang bawa kapal besar-besar ni dia tumpahkan minyak cikgu. Betul. Jadi itulah dia. Ini merupakan satu perkara yang cukup dahsyat sebenarnya cikgu kan. Ya, sebab apa tahu bila tumpahkan minyak tu, dia akan merebak. Kawasannya banyak yang diliputi, jadi ikan-ikan tu kesian dia mati dia. Apa Minamata kan cikgu? Teluk Minamata. Ya, betul. Teluk Minamata Jepun. Jangan tersalah sebut pula. Okey? Alright. Okey, soalan yang kedua Akmal. Cadangkan 3 cara mengawal pencemaran air. Cadangkan 3 cara mengawal pencemaran air cikgu. Saya rasa apa tadi yang boleh kita buat? Banyak sebenarnya cikgu. Okey, contohnya Akmal. Yang pertama apa dia murid-murid? Betul. Diorang kata cikgu. Yang kedua apa pula? Betul. Dan yang ketiga apa? Jawapan yang anda berikan memang terbaik murid-murid. Itu dia cikgu. Saya cukup bangga dengan mereka ni cikgu. Yang mana pertama tadi adalah apa dia? Untuk pembentungan tu cikgu kan? Sistem pembentungan. Sistem pembentungan tu kita kena ni. Yang kedua, kita kena mendidik masyarakat supaya jangan membuang benda-benda yang tak sepatutnya ke dalam air cikgu. Sungai ke apakah. Yang ketiga apa tadi murid ada sebut tadi? Yang mana kita sebenarnya ni kena menyediakan orang kata kemudahan sanitasi cikgu kepada penduduk-penduduk juga luar kan. Bandar. Itulah jawapan yang diberikan oleh murid-murid kat rumah cikgu. Anda memang awesome. Okey cikgu. Jadi berapakah markah bukan untuk saya tapi untuk mereka yang menjawab soalan tadi tu cikgu? Okey, sebab 4 markah boleh dapat 8 bintang. Okey, nanti saya tambahlah cikgu sebab 8 bintang kan. Jadi kita pun dah sampai di penghujungnya. Cikgu mungkin boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar setakat ini cikgu, silakan. Okey, jadi tadi kita dah belajar tentang 4 cara pembersihan air. Kemudian negara-negara yang kurang air, terpaksa rawat air kita semula kan. Kemudian kita dah belajar juga macam mana membersihkan air dan membekalkan air di Malaysia dan juga bahan cemar dan cara mengatasinya. Jadi murid di rumah cikgu harap semua orang akan meningkatkan kesedaran supaya jangan cemarkan air. Sekarang kita memang masih lagi beruntung kita ada air mentah yang bersih. Jangan sampai kita jadi macam negara jiran kita kekurangan air terpaksa kita semula air kumbahan. Air kumbahan, air yang kita buang air kecil dan besar tu, kita kita semula untuk minum. Sanggupkah anda? Kan, sanggup tak? Sanggup tak sanggup. Yang penting jagalah kita punya alam semula jadi sumber juga air, kan, betul. terutamanya sumber air. Betul. Okey, jadi cikgu dari segi pentaksiran keseluruhan oleh pelajar cikgu ni macam mana cikgu? Okey. Cikgu tengok slot 1, slot 2, 3, 4 semua boleh jawab Akmal. Nampak?
Jadi cikgu bagi Akmal 110/100. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Malangnya tak cukup bintang 100 kat sini cikgu. Okey, jadi kalau murid-murid mahu guru-guru nak buat bahan rujukan kat mana cikgu? Silalah lawati portal Delima. Dekat sana dah ada ikon Didik TV. Ya, terima kasih banyak kepada Cikgu Hafizah di atas perkongsian tersebut dan tak lupa juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Kulina. Dan murid-murid, terima kasih kerana memberikan 100% tumpuan di dalam mata pelajaran kali ini. Okey, kita ucapkan selamat berjaya kepada anda. Saya Akmal Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.